Kuala Lumpur menyinari hidupku. Hai dan Assalamualaikum. Saya Izwan Akmal bin Abdul Jamal. Pada hari ini saya akan membincangkan sedikit berkaitan dengan konurbasi Kuala Lumpur. Umumnya Kuala Lumpur adalah sebuah ibu negara dan bandaraya yang termaju di Malaysia. Kawasan wilayah persekutuan ini meliputi tanah seluas 244 km persegi dan telah diduduki ramai atau lebih kurang 1.796 juta orang mengikut banci pada tahun 2018. Okey, wilayah persekutuan dan seterusnya sebagai sebuah wilayah konurbasi yang setanding dengan wilayah perbandaran dan ekonomi dunia. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, mari kita mengenali dahulu konsep konurbasi itu. Okey. Di sini senang untuk difahami. Konurbasi ini bermaksud pengelompokan bandar-bandar utama dalam satu kapasiti yang sangat luas dan ianya dirujuk dari functional definition, iaitu pelbagai fungsi dari segi kemudahan dan dengan menyediakan kemudahan yang hampir sama di kawasan bandar. Dalam hal ini juga, ini sangat berkaitan dengan proses perkembangan bandar melalui tiga perkara. Yang pertama adalah perluasan sempadan. Okey, yang kedua adalah melalui kelahiran semula jadi penduduk di kawasan bandar. Yang ketiga adalah berkaitan dengan migrasi masuk, sama ada dari desa ke kawasan bandar untuk memulakan kehidupan baru, peluang pekerjaan serta melanjutkan pengajian dan sebagainya. Mari kita masuk kepada konurbasi Kuala Lumpur. Baiklah, metropolis Kuala Lumpur dan bandar lain di sekitarnya, khususnya Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam, Kelang, Selayang, Ampang Jaya dan Kajang secara bergabung membentuk sebuah konurbasi perbandaran dan dalam konteks ini digelar sebagai wilayah metropolitan Lembah Kelang Langit. Bandaraya ini juga bagaikan tiada sempadan pemisah apabila ia berkembang dan bergabung bersambung antara satu sama lain. Wilayah metropolitan Lembah Kelang dan kawasan pinggirannya meliputi Lembah Langit atau dikenali juga sebagai Lembah Kelang 2 yang secara bergabung membentuk wilayah metropolitan lanjutan Lembah Kelang Langit. Wilayah ini dapat dibahagikan pada tiga, iaitu zon teras, zon dalaman dan zon luaran. Okey, baiklah, seterusnya wilayah ini meliputi Bandaraya Kuala Lumpur sebagai zon teras. Kawasan subur biayanya iaitu Petaling Jaya, Subang Jaya, Ampang Jaya, Selayang serta bandar lain yang berdekatan, khususnya Shah Alam, Kajang dan Kelang. Dan Kelang sebagai zon dalaman. Manakala kawasan dalam kawasan bagi daerah Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sepang dan Kuala Langit dikategorikan sebagai zon luaran. Dalam konteks ini juga, gabungan ketiga-tiga zon teras, zon dalaman dan zon luaran tersebut digelar sebagai wilayah metropolitan Lembah Kelang Langit. Baiklah, melalui perubahan peranan Kuala Lumpur daripada pusat pentadbiran awam, kebudayaan, pembuatan dan pengangkutan kepada pusat perdagangan dan perkhidmatan pengeluar yang unggul adalah terjajar dengan trend global pada masa kini, dan dengan perubahan ini turut memberi manfaat kepada negeri Selangor untuk muncul sebagai wilayah perindustrian terbesar dan maju di negara ini. Okey. Seterusnya, bagi perkembangan aktiviti perkhidmatan pengeluar di metropolis Kuala Lumpur dan bandar besar di sekitarnya menjadikan fungsi bandaraya tersebut terus kukuh. Keperluan kepada ruang bagi menempatkan aktiviti perkhidmatan korporat termaju di zon teras semakin besar. Keadaan ini telah mendorong sesetengah aktiviti pembuatan dan perkhidmatan awam swasta berpindah ke zon dalaman dan zon pinggiran wilayah metropolitan Lembah Kelang Langit. Okey, baiklah, kalau kita menceritakan perembakan atau konurbasi bandar ini sendiri, mestinya ada kesan yang positif. Tidak nafikan kesan positif dalam konurbasi ini jelas dapat memajukan sebuah negara dengan peningkatan atau peluasan pasaran ekonomi yang semakin tinggi hasil dari pelaburan sama ada dalam atau luar negara dan boleh meningkatkan sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey, baiklah, kalau tadi kita dah menceritakan sedikit impak positif dan sekarang ini mungkin ada kesan yang negatif
iaitu pembandaran dan rebakan bandar di pinggir wilayah metropolitan Kelang Langat dalam era globalisasi ekonomi telah memberi kesan terhadap corak penggunaan tanah di kawasan tersebut. Hal ini kerana rebakan bandar ke kawasan pinggiran melibatkan banyak kawasan pertanian sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Ini berubah kegunaan menjadi bandar yang menempatkan bangunan untuk rumah kediaman, institusi, kilang dan pusat komersial. Proses pembinaan rumah kediaman, institusi, pusat komersial dan kilang buatan sangat giat berlaku. Ini termasuklah yang dilakukan secara tidak formal sehingga boleh membentuk pola guna tanah yang agak tidak terancam. Dalam konteks guna tanah di wilayah metropolitan Kelang Langat, fenomena penyusutan penyusutan guna tanah hutan atau kawasan pertanian akibat pertumbuhan bandar baru sehingga keluasan habitat menyusut sekiranya tidak dikawal. Pencemaran persekitaran seperti pencemaran air juga, udara, ni kesan-kesan sampingan lah, dan akibat pembuangan sisa-sisa domestik, sekilang dan kenderaan. Konubasi juga akan melibatkan pertambahan penduduk, pertambahan kilang dan sumber kenderaan. Justru itu berbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.